Ya, alhamdulillah dah kita kembali lagi bersiaran sampai pagi bahkan siaran langsung daripada Studio 4 Kompleks Penyiaran Radio Television Brunei. Dan seperti yang kami janjikan pada Auda, kami akan membawakan satu wawancara hari ini yang cukup menarik yang sama-sama kami harapkan dapat menambah ilmu pengetahuan kita ni. Maklum sajalah kita ni berada di bulan September. Hari ini 16 bulan September dan 21 hari bulan September. Bulan September memang cukup sinonim dengan Hari Demensia sedunia. Inilah yang akan dibincangkan nanti dan topik perbincangan kita ni hari ini atau mungkin boleh dikongsikan. Apa tidak itu? terlalu awal. Tidak terlalu awal, tidak terlalu lambat. Apa Ah, sebenarnya tidak terlalu awal dan tidak terlalu lambat? Jadi kita akan bersama tetamu dengan kita itu Puan Siti Munawarah Awal Tarif, itu Pegawai Kesihatan Kanan. Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar hari ini? Alhamdulillah. Sihat ya. Alhamdulillah. Jadi kami di Rampai Pagi mengucapkan ribuan terima kasih kerana berkesudian datang ke Rampai Pagi hari ini menceriakan Rampai Pagi. Dari awal pagi sudah bercerita pasal durian. Kita Puan minat makan durian? Bolehlah. Boleh, sudah puas makan durian dah? Sudah. Alhamdulillah. Jadi Cukup, hari ini hari ini kita akan bercerita mengenai dengan topik kita ni mengenai dengan demensia. Bukan pasal durian atau lah. Bukan pasal demensia durian, hari ini. demensia, ya. Silakan Dan Dato'. itu tidak terlalu awal, tidak terlalu lambat. Tapi sebenarnya ada kena mengenai dengan demensia. Jadi sambutan demensia di sini mungkin sebagai mukadimahnya ataupun diteruskan apakah antara faktor risiko penyakit demensia ini. Silakan Puan. Terima kasih penyampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada penonton di luar sana. Jadi topik kita ni pada hari ini adalah tidak terlalu awal, tidak terlalu lambat. Ia merupakan tema sambutan Hari Demensia Sedunia pada tahun ini yang mana ia bertujuan untuk menekankan peranan penting dalam mengenal pasti faktor risiko dan pakai langkah pengurangan risiko secara proaktif untuk menangguh, mencegah daripada terjadinya demensia itulah. Jadi bagi penonton di luar sana mungkin dah berapa tahu apa demensia ni lah. Kalau kita ni di Brunei, demensia ni kita panggil lali. Kan? Tetapi demensia ni merupakan sekumpulan penyakit degeneratif otak yang progresif yang boleh menjejaskan ingatan, pemikiran, tingkah laku dan juga emosi. Jadi menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia, demensia merupakan punca kematian ke-7 di dunia dan ia merupakan punca hilang upaya di kalangan warga emas. Jadi sebenarnya demensia ini adalah merupakan penyakit yang overall dan spesifik, penyakit yang spesifik dikenali sebagai penyakit Alzheimer lah. Jadi dan juga terdapat pelbagai jenis penyakit demensia yang lain. Jadi di antara faktor risiko kepada penyakit demensia ni, yang pertama of course kalau disebabkan oleh penyakit-penyakit tidak berjangkit seperti penyakit obesiti, jantung, kencing manis, darah tinggi Jadi ia adalah berkait rapat dengan perkembangan demensia. Jadi selain pada itu, penyakit demensia ni adalah faktor risikonya adalah peningkatan usia juga, tetapi bukan disebabkan umur itu seseorang tu boleh mengidap penyakit demensia, kerana penyakit demensia ni bukan perkara yang normal lah. Kadang kita ni selalu connotate demensia ni dengan orang tua, lali orang tua tu. Tapi sebenarnya penyakit demensia boleh terjadi di kalangan orang muda juga. Jadi dan wanita sebenarnya lebih cenderung untuk mendapat demensia berbanding lelaki. Kerana wanita mempunyai purata hidup yang lebih lama. Panjang. Selain daripada itu juga, of course kalau Indah melakukan amalan cara hidup sihat, dengan Indah makan sihat, and then Indah bergaul, because kadang kita ni perlu bersosial untuk mengurangkan risiko kognitif tersebut. And then juga perubahan dari segi struktur kita ni, anatomi kita ni, dan juga emosi, mental. Dan salah satu je faktor penyebab utama is jika kita ni pernah mengalami kecederaan otak. Macam terhantuk kepala yang kuat, ia boleh meningkatkan lagi risiko kita ni untuk mendapat demensia. So jadi di antara faktor risiko yang paling penting adalah kita ni amalan kita ni. Kalau kita ni mengamalkan cara hidup sihat, sentiasa
aktif, mengamalkan pemakanan yang sihat, sentiasa mengaktifkan minda kita ni, insya-Allah boleh mengurangkan risiko demensia ni. Alhamdulillah, itu dia di antara sedikit mukadimah lah pengenalan mengenai dengan topik kita ni hari ini. Ada dikongsikan di antara faktor-faktor risiko penyakit demensia, dan juga ada dikongsikan tadi oleh Puan Siti Munawarah di antara terma-terma lain yang sering digunakan apabila kita bercakap mengenai dengan demensia. Contohnya seperti yang dikongsikan tadi, lali ya. Lali. Mungkin ada juga yang menyebut nyanyuk. Yes. Ini adalah terma-terma yang sering kita didengarlah mengenai dengan apabila dikaitkan dengan demensia. Mungkin kalau kami boleh ajukan soalan berikutnya ni Puan, kalau boleh dikongsikan dengan penonton Rampai Pagi hari ini, apa di antara clinical manifestasinya ataupun gejala penyakit demensia? Okey. Silakan Puan. Tanda-tanda ataupun gejala demensia ni ada banyak sebenarnya. And then setiap individu mempunyai gejala yang berlainan. Jadi tetapi secara generalnya terdapat 10 tanda utama yang boleh kita ni kenal pastilah sebelum terjadinya penyakit demensia, iaitu yang pertama, hilang ingatan. Of course, sebab demensia berkait rapat dengan otak. Jadi kemerosotan ingatan, terutama ingatan jangka pendek seperti short term memory lah, adalah di antara tanda awal demensia itu yang paling biasa diketahui lah. Dan orang yang mempunyai kealpaan biasa selalunya mengingati fakta yang lain berbanding maksudnya di sini mereka tidak ingat apa yang mereka buat, apa yang telah terjadi pada mereka. Dan yang kedua, sukar melakukan tugas yang biasa. Kalau sebagai contoh, pada biasanya ia memutang baju itu lurus. Tapi tiba-tiba macam payah, and then kadang ada satu lupa apa dan sebagainya. Itu di antara tanda-tandanya lah. Dan kalau biasanya ia tahu macam mana memasak, kalau perempuan lah. Tapi suddenly tiba-tiba apa contohnya, macam tiba-tiba mana aku menaruh and then apa akan dibuat. So itu di antara tanda-tanda tersebut. And dari segi bahasa juga, kadang payah bercakap, pertuturan, yang mana kadang pengidap demensia ni selalu lupa perkataan yang mudah. Jadi atau sukar untuk menulis, sukar untuk bercakap. So itu kira one of the few factors. Faktor yang keempat, kecelaruan masa dan tempat. Ini selalu kita ni terdengar lah, kadang warga emas lah, khususnya kadang ia driving, kali terlupa di mana ia berada, dan lupa macam mana akan balik. Dan kalau kita ni orang muda, kadang di mana aku di mana parking, simple that kind of thing lah. And then ia lupa hari ni malam ke siang. Usually itu boleh di antara simple identification dan kita boleh tahu lah. And then dalam kadang lupa hari ni hari apa, hari Ahad, Isnin, Selasa, can be that. And then dari segi penghakiman, ability untuk judging kita ni lemah dan menurun. Yang mana macam sebagai contoh, kadang ia pakai baju yang berlapis-lapis terpulang waktu panas, padahal is waktu panas. Sebab ia ada macam dari segi kecelaruan julah, dari segi ia punya minda. And then masalah dengan penumpuan, perancangan dan penyusunan. Jadi orang yang mengalami demensia selalunya sukar untuk membuat keputusan, sukar menyelesaikan masalah, dan sukar untuk memberi pandangan yang baiklah. So macam kadang dia ada confusion, and then tersalah letak barang ni biasalah, tersalah letak barang selalu tu selalu tu. Kadang kita selalu pada mana kita menaruh kunci kereta, padahal depan mata. And then sometimes kadang kita ni notice benda tu di depan mata kita ni, tapi kita tidak realize juga, can be that juga. And then boleh orang yang mengalami demensia boleh meletakkan barang di tempat yang bukan biasalah. Kadang biasa ya, sebagai contoh, trikah. Ia biasa tempat di dalam bilik tidur, sekali dibawanya keluar rumah. So kadang dah notice lah. And then perubahan mood dan juga tingkah laku, sekejap ia okey, sekejap tidak okey. Okay. And then ia kadang boleh menjadi sedih, murung tiba-tiba. And then selalu ia punya dari semasa ke semasa. And then masalah dengan image berbeza. Masalah image ini maksudnya berbeza daripada masalah biasa. Dan pengidap demensia boleh mengalami kesukaran untuk menilai jarak melihat objek. Okay.
And then yang last kali adalah macam mana ia nak mau bersosial dengan orang lain. So tapi kadang penyakit demensia ni ia kadang overlap dengan penyakit-penyakit yang lain jualah. Macam dari segi ia kadang kalau ia menjauhkan diri pada orang lain, ia ada berkait rapat dengan dari segi kesihatan mental juga. Kemurungan. So can be ada overlapping in terms of jadi sebenarnya sebelum kita ni mengetahui kita ni mempunyai demensia tu, kita ni perlu membuat saringan diri pemeriksaan kesihatan khusus kepada demensia untuk mengetahui sama ada kita ni berisiko untuk mendapatkan demensia atau tidak. Okey. Ada Jadi kalau kita selalu lupa kan? Betul. Jadi dikongsikan jadi antara gejala-gejala ataupun klinikal manifestasinya apabila menghidap penyakit demensia, seperti dikongsikan lupa. Itu memang arah kita ni sendiri pun memang kita ni pun akan mengalami kadang-kadang macam saya sendiri atau kalau parking di kedai itu lupa di mana aku parking tadi. Tapi yang sebenarnya di sini untuk mengetahui adakah itu merupakan satu gejala untuk penyakit demensia, mungkin kepentingan di sini untuk kita mengetahui kekerapannya barangkali puan, berapa kerap ianya berlaku. Kalau mungkin sekali itu saja mungkin pasal stres ke apakah barangkali kan mungkin banyak dipikirkan. banyak dipikirkan. Tapi kalau setiap kali ianya berlaku, baik tak bawa cek. Ini bukan apa, kadang-kadang ada ya di antara petani yang sukar untuk membuat pemeriksaan dengan perasaan malu. Apatah lagi kalau puan mengatakan ada di kalangan yang umur masih muda. Juga ada mengidap demensia ni. Jadi di sini apakah di antara perkara yang penting dalam mencegah penyakit demensia ni? Okey. Di antara perkara yang paling penting untuk dan usaha untuk mencegah dan menangani penyakit demensia adalah seperti kita ni perlu mengetahui tanda-tanda kita ni terlebih dahulu. Kalau kita ni mengetahui lebih awal, ia adalah lebih baik bagi kita ni supaya cepat untuk berceklah. And then mereka juga, kalau bagi mereka yang mempunyai penyakit tidak bercakap seperti darah tinggi, obesiti, kencing manis, so mesti dikawal dengan lebih teratur lah. Jangan kita ni kadang mesti comply to the medication membuat menghadiri penjajian doktor, sebab kadang kita ni tidak mau takutkan berjumpa doktor seperti appointment itulah. And then orang ramai juga dinasihati untuk meningkatkan aktiviti kegiatan fizikal, iaitu melakukan selama 150 minit seminggu. Mengamalkan pemakanan sihat seperti buah-buahan, sayur-sayuran, ulam-ulaman, ulam-ulaman dan herbs dan juga spices memang diketahui boleh mengurangkan risiko. Dan juga yang paling penting, kita ni perlu melakukan aktiviti yang merangsang minda kita ni. Sebab ia berkaitan dengan otak. Walaupun kita ni sebagai contoh macam bagi warga emas, anda dari papa, anda ada kerajaan dibuat. Jadi kita perlu sentiasa mengaktifkan diri kita, minda kita ni macam main game, membaca Quran, membaca. Melihat TV not so. Pasal kita ni melihat TV usually kita ni in the active. So kita ni mendengar saja. Tapi kalau membaca, we read dan we faham. Kalau melihat TV, melihat si duduk. Ni kalau main game, kadang ada orang yang dia suka tu main macam orang video game tu ataupun game di dalam mobile, mereka associate with negatif terpulang. Tapi sebenarnya ia boleh merangsang otak kita ni. Dan yang paling penting kita perlu bersosial, melibatkan diri dengan aktiviti bersama ahli keluarga dan kawan-kawan lah. Jadi sebenarnya pentingnya ahli keluarga ini penting sebenarnya untuk memberikan sokongan dan juga memahami situasi bagi mereka yang mengidap demensia ini, seperti yang dikatakan sebentar tadi, banyak faktornya yang boleh mengakibatkan mempunyai risiko penyakit demensia dan ada di antara perkara yang penting dalam mencegah penyakit demensia. Jadi dan seperti yang dikatakan tadi kita ni perlu membuat pemeriksaan sebenarnya. Kalau sudah malar kita ni lupa ataupun tapi memang ada di antara orang tua kita ni ia terlupa di mana yang meletakkan tempat kereta. Betul. Kalau kita dipikirkan juga kesannya kepada mereka yang menghidap demensia ni, kalau dari segi perubahan itu memang ketara sekali. Yang pentingnya untuk kita ni yang tinggal dengan warga emas ni ataupun mereka yang menghidap penyakit demensia untuk terus memberikan sokongan kita ni. Mungkin kalau diorang pun indah, diorang indah mengenal pasti gejala-gejala ni ataupun indah terlepas pandang mungkin. Jadi orang-orang di sekeliling, contohnya ahli keluarga mainkan peranan yang penting. Kenapa babahan ni macam lupa tengahnya? Bukannya sekali ni balik-balik sudah lupa. Baik tak bawa bercek barangkali. Lebih penting kita ni detect lebih penting sebenarnya untuk detek awal, kenal pasti awal agar treatment yang bersesuaian dapat diberikan. Tapi apa yang selalu kita ni lupa? Bukan rutin, tapi Tani selalu lupa untuk meletak. Kalau Dennis sendiri apa? Meletak
meletak kunci selalunya. Lupa di mana menyimpan kunci. Di mana menyimpan kunci? Rasakan dibagi alam kunci itu kan? Benar. Kadang-kadang jadi satu malam. Jadi kadang-kadang untuk mendapatkan kunci itu tadi mikirkan di mana aku last duduk, di mana last aku berdiri, di mana last. Jadi sampai tadi berjaya untuk mendapatkannya. Jadi di sini Puan, apakah di antara inisiatif yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan dalam menangani isu demensia ini? Alhamdulillah, Kementerian Kesihatan mengenal pasti bahawa penyakit demensia ini adalah salah satu penyakit yang utama di negara Brunei Darussalam, khususnya berkaitan dengan warga emas. Jadi Kementerian Kesihatan sentiasa menyediakan sistem kesihatan dan prasarana yang mudah diakses dan saksama serta berkualiti tinggi kepada seluruh penduduk negara Brunei Darussalam dalam memastikan semua individu memanfaatkan perkhidmatan yang diberikan. Selain daripada itu juga Kementerian Kesihatan sentiasa bekerjasama dengan pusat kegiatan warga emas di seluruh daerah dan juga pertubuhan warga emas dan juga pertubuhan demensia Brunei untuk meningkatkan kesedaran orang ramai tentang demensia. Because pada masa ini pengetahuan terhadap demensia masih di tahap yang rendah. Jadi kita perlu meningkatkan kefahaman orang lah dan juga melaksanakan intervensi dan juga aktiviti-aktiviti yang berkaitan kepada penjaga demensia, pesakit demensia dan juga pesakit demensia. Because pesakit demensia memerlukan penjaga yang bersesuaian lah untuk menjaga mereka lah setiap masa. Dan alhamdulillah, insya-Allah pada hari Khamis depan, pada 21 hari bulan September nanti, Kementerian Kesihatan akan bekerjasama dengan pusat kegiatan warga emas di seluruh negara dan juga Persatuan Warga Emas dan Demensia Brunei dalam mengadakan sesi mini walkathon dan juga pameran kesihatan bertempat di pusat kegiatan warga emas Tutong bermula jam 7.30 pagi. Jadi orang ramai ada dijemput hadir lah untuk sama-sama merayakan hari sambutan Hari Demensia Sedunia pada hari itu dan memakai baju berwarna purple. Memakai baju warna purple itu tema warna bagi mereka untuk demensia. Yes. Jadi pada 21 September akan mengambil tempat di pusat kegiatan warga emas Tutong. Jadi orang ramai adalah dialu-alukan untuk sama-sama tadi memeriahkan lagi, memperlihatkan kita ni punya sokongan kita ni kepada mereka, kepada warga emas, dan sama-sama kita ni menimba ilmu, pengetahuan, meningkatkan lagi pengetahuan kita ni mengenai dengan penyakit demensia. Ada walkathon nanti, ada penonton 21 hari bulan September. Dan alhamdulillah Puan, seperti yang dikongsikan tadi, banyak sebenarnya inisiatif-inisiatif yang telah pun dijalankan oleh Kementerian Kesihatan dan juga NGO. Kalau BIS kita sendiri pun yang menonton sampai pagi hari ini, kalau ingin mengetahui maklumat lanjut pun banyak disertakan sebenarnya, dimuat naik di laman sesawang Kementerian Kesihatan, di Instagram Kementerian Kesihatan, di Instagram Health Promotion Center dan juga Demensia Brunei. Jadi di sana boleh kita ni sama-sama menambah ilmu pengetahuan kita ni. Jadi mungkin soalan berikutnya ni Puan, soalan terakhir. Apa rasanya saranan daripada pihak Puan barangkali kepada orang ramai yang menonton hari ini khasnya mengenai dengan penyakit demensia? Silakan Puan. Okey, terima kasih penyampai. Jadi alhamdulillah pada masa ini walaupun kesedaran dari di tahap yang rendah, masih rendah tetapi semakin meningkat ada semasa ke semasa. Jadi kita ni perlu menyedari bahawa penyakit demensia itu boleh bermula bertahun-tahun sebelum gejalanya terjadilah. Jadi dengan adanya kerjasama yang kuat daripada pihak kerajaan, NGO dan juga persatuan dan pertubuhan pusat kegiatan warga emas dan juga orang ramai, saya ingin menyerahkan pada semua penonton untuk meningkatkan dan mengamalkan amalan cara hidup sihat sebagai faktor utama lah dalam mencegah menjadi penyakit demensia tersebut, dan di samping mengawal penyakit-penyakit tidak berjangkit. Dan perkara yang penting ialah kita ni perlu mengenali tanda demensia lebih awal lagi agar boleh mendapatkan rawatan dengan lebih awal. Jadi tidak terlalu awal, tidak terlalu lambat untuk mencegah penyakit demensia. Okey, alhamdulillah dengan penerangan sebentar tadi ya. Rasanya jelas ya untuk kita ni mengamalkan cara hidup yang sihat dan juga perlunya kita ni melihat tanda-tanda awal demensia. Ini bukan apa, adalah untuk meningkatkan lagi kesedaran kita bagaimana keadaan kita, ahli keluarga dan orang di sekeliling kita ni perlu sebenarnya kita ketahui perkara sedemikian. So, bukan hanya penting untuk kita mengetahui gejala-gejala ataupun risiko-risiko ataupun cara menanganinya. Yang
penting juga kita ni sebagai rakyat negara Brunei Darussalam yang hidup berjiran dan ada mengamalkan nilai prinsip kekeluargaan ni, yang paling penting tadi terus memberikan sokongan kita ni kepada mereka yang menghidap penyakit demensia dan juga penjaga-penjaga mereka yang menjaga orang-orang yang mengalami masalah penyakit demensia. Teruskan sokongan kita ni. Dan salah satunya tadi seperti yang dikongsikan 21 bulan September di Pusat Kegiatan Warga Emas Tutong. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Puan Siti Munawwarah Wang Taib, Pegawai Kesihatan Khairan, kerana sudi menjelaskan dalam wawancara kita pada hari ini. Terima kasih Puan. Terima kasih, Puan. Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Salam.